Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati barisan ibu bapa serta penjaga murid-murid SKSU yang disayangi, yang dirindui anak-anak didik cikgu di SKSU. Apa khabar para ibu bapa dan murid-murid sekalian? Didoakan semoga semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan dapat menjalani kehidupan di dalam norma baharu di zon pandemik ini. Alhamdulillah hari ini dapat juga saya ataupun cikgu bersua muka dengan anak didik cikgu sekalian dalam sahaja sembang. Murid-murid SKSU sekalian, mungkin murid-murid dah lama tak mengucapkan moto sekolah. Seperti biasa kalau cikgu sebut SKSU, semasa di pembunuhan apa murid-murid akan jawab? Rajin, usaha, jaya. Okey, cuba lagi sekali. SKSU, rajin, usaha, jaya. Kuat lagi. SKSU, rajin, usaha, jaya. Lagi sekali. SKSU, rajin, usaha, jaya. Sambil angkat tangan. Okey, murid-murid. Jadi, cokan kata kita itu, atau moto bagi murid-murid itu, jangan dilupai ya. Ingat, murid-murid, itulah memberi semangat kepada kamu. Kamu belajar di mana? Di Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Atau ringkasnya, SKSU. Jadi, bagaimana nak menjadi murid yang cemerlang di SKSU? Mestilah rajin, kemudian berusaha, barulah boleh berjaya. Seperti yang murid-murid maklum, kita berniat, berhajat bahawa menjadikan SKSU ini cemerlang, gemilang dan terbilang pada tahun 2022, iaitu tahun depan. Jadi murid-murid, sekarang kita berada di zon PKP ataupun lockdown sepenuhnya. PKP 3.0 fasa 1 untuk 2021 ini. Jadi banyak cabaran yang murid-murid hadapi. Begitu juga dengan ibu bapa untuk menyediakan anak-anak ini dengan prasarana dan keperluan untuk belajar jarak jauh ni, belajar dari rumah. Ya, PDPR. Sekarang murid-murid menjalani PDPR. Pembelajaran dari rumah. Jadi apa yang masalahnya sekarang ialah kita lihat kemerosotan anak-anak mengikuti PDPR ini. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah ini. Yang berlangsung setiap hari dari Isnin hingga Jumaat pada waktu pagi. Jadi murid-murid kena ingat ya, kalau murid-murid ingat kepada cokan kata kita, iaitu rajin, usaha, jaya, insyaAllah murid-murid tak lupa untuk belajar. Ya, kita tahu sekarang ni adalah zon bola sepak dunia tengah meriah. Mungkin juga ada murid-murid yang berjaga hingga lewat malam. Kita boleh tonton, tapi janganlah sampai ke pertandingan pukul 3 pagi pun kita nak lihat. Ya. Kalau ada yang pukul 9, okey lah. Jadi murid, tugas utama kita ialah belajar. Okay? Belajar tak semestinya berdepan di dalam kelas dengan guru seperti dulu yang kita alami kan sebelum ini. Dalam norma baru ni. Kenapa ada norma baru? Norma baru wujud sebab kita sekarang di dalam zon pandemik COVID-19. Ya. Bermula tahun 2020, ni masuk tahun kedua, tahun 2021, kita belum selesai. Tapi kita akan menang. InsyaAllah, kita nak menang. Jadi bagaimana caranya nak menang dengan COVID? Macam inilah sekarang. Kena bergurung dalam rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID ini. Virus ini.
Jadi kalau kita ke sekolah lagi, kita berjumpa dengan kawan dalam keadaan yang berkumpulan, maka virus tu boleh berjangkit dengan mudah. Ya. Ha, jadi kalau kita duduk di rumah kita dengan keluarga kita, dan mungkin tak lama lagi yang umur 12 dan ke atas menerima vaksin. Vaksin. Supaya kita ini boleh dikatakan sebagai kebal dari penyakit. Tapi kamu, murid berumur 12 tahun ke bawah, belum ada vaksin yang sesuai untuk kamu. Jadi kita berbalik kepada soal pokok kita ialah tadi cikgu nak menyeru tadi, sembang-sembang ni tadi, cikgu katakan, murid kena kena ingat balik apa tujuan kita ke sekolah. Tujuan kita ke sekolah. Sebab kita sekolah, walaupun tak pergi sekolah, tapi kita sedang bersekolah. Walaupun berbelajar dari rumah. Jadi cikgu menyeru sangat supaya murid-murid sekalian dapat mengikuti PDPR ini sepenuhnya. Bangun awal pagi, bangun awal pagi, jangan bangun pukul 10, dah terlewat. Bangun awal pagi setiap hari. PDPR kita, Sekolah Kebangsaan sekarang ni kita letakkan pada waktu pagi. Jadi kepada ibu bapa juga, saya sangat menyerulah. Daripada pengurusan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sungai Udang, hinggalah ke guru-gurunya yang mengajar, berharap sangat kepada ibu bapa agar dapat memastikan murid-murid ini, kalau tak 100%, sekurang-kurangnya 80%, bantulah mereka untuk mengikuti PDPR ini. Kalau dapat, kalau tak ada peranti yang cukup, kita juga ada bahan-bahan dari sekolah yang boleh ibu bapa ambil daripada kita punya galeri. Di situ ada drop box yang kita letakkan. Dan galakkanlah murid-murid itu, anak-anak sendiri, anak tuan dan puan itu, mengulang kaji. Kalau tak dapat mengikuti PDPR pun, mengulang kaji. Sentiasa membuat latihan kalau matematik. Kita sebab ramai murid, saya rasa dalam 60-70%, murid membeli buku aktiviti. Jadi buku aktiviti itu boleh dibuat. Buat sampai satu hari itu, buatlah 2-3 muka surat. Mohon sangat ibu bapa tolonglah sekolah. Sebab kita tengok data sekarang ni, data PDPR semakin menurun. Sekolah juga minta maaf banyak-banyak lah kalau seandainya kekangan-kekangan yang ibu bapa hadapi itu tidak dapat membantu murid. Tapi sekolah sangat berharap. Mungkin ibu bapa yang hormati sekalian tidak mempunyai peranti yang cukup ataupun tidak mempunyai data yang cukup. Tapi cubalah kita ikuti. Kita ada grup kelas masing-masing. Boleh WhatsApp ataupun message kepada guru kelas. Cuba berbincang dan cubalah. Jadi ingat, pembelajaran mesti sentiasa berjalan. Kalau tak banyak, sedikit. Tapi mesti ada. Kalau tak dapat nak mengikuti PDPR, tak dapat sangat. Rasa tak dapat, memang tak boleh langsung. Carilah jalan lain untuk supaya anak ini dapat belajar. Menghafal sifir juga belajar. Menonton TV pendidikan juga belajar. Jadi banyak. Jadi sekali lagi pihak sekolah, saya dengan rendah dirinya, pertama sekali mengucapkan banyak terima kasihlah kepada ibu bapa yang dapat memastikan anaknya belajar dan mengikuti PDPR ini. Jadi kepada yang sekejap ada, sekejap tak ada dalam PDPR tu juga, tolonglah tolonglah awasi anak-anak supaya terus belajar. Semoga anak-anak kita dapat sesuatu walaupun tidak ke sekolah. Kita harap anak-anak ini menjadi insan yang berguna, itu yang penting. Bukan kejayaan yang kita nak ialah semua A, straight A. Kalau dapat membenarlah, tapi menjadi manusia yang berguna kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat dan negara adalah itu tujuan utama. Dan juga berguna kepada agama kita. Sekian, kita jumpa lagi dalam sembang-sembang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. SKSU, cekap dan efektif, direalisasikan bersama-sama. Bye.